Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur. Bersama saya Fidah Matrang. Fokus utama Premier Sarawak Datuk Partinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari, Tun Datuk Abang Openg telah menerima kunjungan hormat daripada Timbalan Menteri Ekonomi Datuk Hanifah Hajar Taib di pejabatnya di Wisma Bapa Malaysia, Kuching pada Selasa. Menurut Datuk Hanifah, kunjungan hormat itu bertujuan untuk menyampaikan maklumat kepada Premier Sarawak tentang sistem pangkalan data utama atau PADU yang berupaya memperkemaskan pelaksanaan pemberian bantuan kerajaan dengan lebih meluas dan menyeluruh. Jadi kami berikannya maklumat mendalam tentang apakah tujuannya, dan kini dari segi maklumat daripada statistik akan memberikan lagi gambaran yang bagus supaya memberikan misalnya kelak akan dilaksanakan subsidi bersasar, dan yang memudahkan memastikan bahawa sikit sini dah yang berlokasi dengan betul, dan dari segi anggaran yang kita akan maklumkan bahawa ia dapat diberikan supaya ia dapat mencukupi dari segi pelaksanaan hidup bagi rakyat miskin. Dengan tu juga memberikan pembetulan lah dari segi data-data, kerana kita nak memastikan data yang sentiasa up to date. Kita telah memaklumkan kepada YB Premier dan mendapatkan keizinannya juga dari segi maklumat di bawah agensi di Sarawak dan kementerian di Sarawak supaya diizinkan supaya dapat dikongsikan kepada sistem padu juga. Dia berkata demikian ketika ditemui media selepas melakukan kunjungan hormat itu. Ditanya mengenai kaedah yang akan digunakan pakai dalam pengagihan subsidi bersasar pula, ahli Parlimen Muka itu berkata perkara tersebut masih dalam perbincangan. Namun dari segi caranya akan diagihkan, ia perlu masih diperbincangan kerana kita nak memastikan yang ni yang paling bersesuaian. Kerana ada juga misalnya orang ada e-wallet ada, tapi kami orang ada e-Sarawak, nak e-Pay Sarawak. Jadi kita nak yang ni yang paling bersesuaian, yang boleh dirangkumi kepada seluruh negara. Ialah masa tu belum ada dari segi kepastian, kita nak nanggah yang mana yang paling praktikal. Sementara itu, Kerajaan Sarawak sentiasa menyokong usaha melestarikan budaya dan warisan dalam kalangan masyarakat. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, dengan mempelajari dan menghayati sejarah melalui warisan budaya, ia akan meningkatkan pelbagai pembangunan dari segi ekonomi maupun kesejahteraan masyarakat. Dan apabila kita melihat apa yang diusahakan, yaitu untuk memamerkan warisan Melayu, memang kita galakkan, karena kalau tidak diatur sebegini rupa, kalau tidak diangkat sebegitu rupa, kadang-kadang satu-satu warisan itu boleh hilang dimakan zaman. Apabila saya melihatnya dari segi suku etnik seperti ini, bukan berarti kita tidak menggalakkan warisan-warisan suku etnik yang lain. Memang mana-mana etnik di Sarawak, kita mempunyai 34 suku etnik di Sarawak. Kalau mereka datang untuk mencadangkan, mengatur program-program sebegini rupa, sama ada untuk orang Ulu, untuk orang Iban, Bidayuh dan sebagainya, kita juga beri sokongan. Dia berkata demikian ketika berucap dalam program Nuansa Seni Vol 4 Pesona 60 Tahun Warisan Melayu Sarawak di Miri pada malam Ahad. Katanya selain memberi sokongan moral, masyarakat perlu mendokumentasikan warisan budaya agar tidak hilang di telan zaman selaras dengan usaha memartabatkan industri kreatif, kebudayaan dan seni persembahan di Sarawak. It is the right of any organization, it is the right of any individual. We should be proud of our own ethnicity. And I personally feel that there's nothing wrong in giving assistance, financially or otherwise, in promoting each one of our warisan daripada ia kehilangan ataupun ditelan zaman.
Sehubungan itu, beliau turut meminta penggiat seni Melayu khususnya untuk bersama memelihara dan melestarikan seni warisan budaya mereka yang terdiri daripada pelbagai aspek sama ada seni kreatif, pakaian tradisional maupun seni persembahan. Dalam perkembangan lain, Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah merangkap Ahli Parlimen Kota Semarahan, Datuk Rubiah Wang, telah menyerahkan geran projek kecil luar bandar MRP berjumlah RM871,000 kepada 126 penerima di kawasan Muara Tuang. Antara penerima peruntukan tersebut ialah Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK, Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG, Lembaga Pengurusan Sekolah serta Kelab dan Persatuan Kampung. Datuk Rubiah memberitahu geran tersebut merupakan peruntukan bagi meningkatkan lagi aktiviti sosial termasuk meningkatkan penglibatan masyarakat dalam memperkasakan pertubuhan, persatuan, jawatan kuasa kampung dan pelaksanaan projek kecil di kawasan masing-masing. Dalam pada itu, beliau turut berpesan kepada semua pihak agar menggalakkan anak masing-masing untuk menjadikan kemahiran teknikal dan vocational TVET sebagai pilihan semasa menyambung pelajaran supaya boleh terus berdaya saing dalam industri yang diceburi kelak. Manakala kira-kira 153 perkebun kecil getah di kawasan Nangga Risau, Awit telah menerima dividen agropolitan dan insentif pada Jumaat. Pemberian dividen dan insentif itu telah disampaikan oleh Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang di rumah Michael Nangga Risau, Seratong. Program penanaman getah kelolaan pihak berkuasa kemajuan perkebun kecil, Perusahaan Getah Risda telah memberi sedikit impak pendapatan kepada pekebun kecil di kawasan ini untuk membantras kemiskinan penduduk. Melalui pelbagai skim bantuan daripada kerajaan, pekebun kecil hanya perlu menyediakan tanah untuk tapak penanaman. Pekebun kecil juga didedahkan dengan kaedah penanaman dan bantuan yang perlu untuk pekebun kecil getah di kawasan ini. Sementara itu, program pemberian dividen dan insentif tersebut bertujuan untuk menyantuni pekebun-pekebun kecil yang turut membantu membangunkan tanah pertanian. Program agropolitan di kawasan Nangga Risau Awit bermula sejak tahun 2011 dan telah mengeluarkan hasil bermula tahun 2019. Sehubungan itu, Risda menyalurkan RM161,690 dividen keseluruhan yang akan diterima oleh pekebun kecil getah di kawasan tersebut. Di Bintulu pula, seramai 50 peserta telah menyertai bengkel pengucapan awam dan protokol pada 16 hingga 17 Disember lepas. Para peserta merangkumi ahli jawatan kuasa AJK Pergerakan Wanita dan Pemuda Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB, Cawangan Dewan Undangan Negeri Dun Kakus dan juga tuai rumah dalam kalangan wanita PBB Dun Kakus. Setiausaha politik kepada Premier Sarawak Jenny Bangga berkata, penganjuran program seperti ini adalah amat penting khususnya untuk AJK Cawangan PBB menimba pengetahuan dalam bidang pengucapan awam sekaligus dimanfaat untuk memberikan perkhidmatan yang lebih berkesan kepada masyarakat tempatan. Aku cerita belajar berkening ke bidang penguarapan ayo. Bukan semua kita uliah. Kadang-kadang nak uliah asal ke uliah tak duduk itu mesti kan nak uliah. Jadi penemu pada diuliah ke kita, ada penceramah kita, saya itu ngabagilah nyak kebekal kita bila kita ada kawasan masing-masing. Utai kepada penantri cukup teman, dan kepada speaker kita, konten cukup teman. Jadinya baiklah kepada kita, buat pertanyaan kita di kawasan Din, Gulai Raya ke depan kita, ataukah ahli PBB ke di itu dua kawanan Barat Din. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis penutupan bengkel tersebut. Tambahnya, bengkel ini juga diadakan bagi melahirkan barisan pemimpin dengan mendedahkan peserta kepada bidang protokol dan pengucapan awam selain meningkatkan keyakinan diri mereka. Dalam pada itu, Jenny turut berpesan agar segala ilmu yang diperoleh harus dikongsikan kepada pihak lain yang tidak dapat mengikuti bengkel itu. Sekian malam bersama saya Fidel Matrang. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS, termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin edisi malam, kami ingin menasihati orang awam agar sentiasa berwaspada dan mengamalkan kawalan kesihatan kediri, terutamanya di kawasan sesak dan sempit bagi mengelakkan jangkitan wabak COVID-19. #Saluran Informasi Rakyat. Salam UKAS.